kita dah bersiaran. Alhamdulillah. Okay, kita tunggu mic pula. Okay. Yes, Alhamdulillah. Kita dah bersiaran di studio ni di Puchong, Zaidah Ibrahim Food Studio. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ni adalah episod yang ke-281. Satu, ya. Alright, Okay. Kak Zaidah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, semua kita tengah test sound lagi ya. Is it okay ataupun tak okay? Please respond ya. Kita minta love, like, comment dan share seperti biasa. Okay, sound okay. Alhamdulillah ya. Alright, jadi kita tunggu rakan-rakan viewers kita yang lain masuk dan kita boleh mulakan. Jadi minta tolong like, love, comment dan share video live kita ni. Okay, apa khabar semua? Ramai yang memberi greetings Kak Zaidah daripada Surjit Cordilan. Greetings from Kangar Perlis. Hello. How are you? Yes, how are you? Ramai How's everybody? Memberi salam kepada Kak Zaidah. Waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu dan assalamualaikum pada semua dan hi ya for those yang tengah view kita sekarang ni. Minta love, like, comment dan share seperti biasa so that you can share dengan lebih ramai your friends, relatives ya. Kenalan-kenalan di Facebook dan Instagram ya. Alright, apa khabar semua? Apa khabar tengah hari ni? Kita masih sound checking lagi. Is it okay semua? Okay, Alhamdulillah. Alright. Dah ramai dah Kak Zaidah. Apa kata kita mulakan? So, jom memasak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Alhamdulillah. Alright, hari ni sikit aja bahan-bahannya ya. Nampak tu kat depan Kak Zaidah. Ya, macam nak main-main pula. Semalam dah penuh, hari ni kita buat sikit je lah. Yang simple ya. Alright, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk buat shortbread cookies. Ya, mungkin di sekolah-sekolah dulu, zaman-zaman saya dulu ya, dah belajar ya buat ni shortbread cookies ni. Okey, so kita refresh balik, kita mengimbau balik zaman-zaman kita sekolah dululah, yang zaman-zaman seusia saya ya. Alright, bahan-bahan simple aja, dia ada 3 saja bahan. Biasanya shortbread ada 3 saja bahan ya. Kita guna untuk shortbread Kak Zaidah hari ni, Kak Zaidah guna 80 gram gula icing. Kalau tak ada gula icing, nak pakai sugar powder biasa pun boleh. 180 gram butter sejuk fridge ya. Dan 220 gram tepung gandum. Tepung gandum ni juga kadang-kadang terpulang kepada butter yang perempuan guna. Some butter dia agak lembik, agak moist ya. Some butter dia agak keras ya. So terpulang juga kepada butter masing-masing. Kak Zara guna dekat sini salted butter ya. Kalau perempuan nak guna sedikit vanilla juga boleh. Kalau tak nak letak vanilla pun tak apa. Sebab shortbread cookies dia more tu rasa butter. Lebih sedap butternya, lebih sedap lah shortbreadnya, cookiesnya ya. Okey, cara saya ulang lagi sekali bahan dia. 80 gram gula icing atau gula powder, 180 gram butter sejuk fridge ya, kemudian potong kecil-kecil macam ni, dan 220 gram tepung gandum. Okey, cara dia, masukkan butter dalam bowl. Kalau nak pakai mixer pun boleh, tetapi cuma hati-hati jangan sampai overbeat. Sebab bila dah overbeat, nanti adonannya akan jadi lembik, butternya lembik ya. So kita tak nak butternya lembik lah. Okay, nampak tu Kak Zaidah hanya tenyir-tenyirkan butternya. Okay, kita akan masukkan gula icing. Shortbread ni dia terpulang kepada butter yang perempuan guna ya. Sedap butternya, sedaplah biskutnya ya. Okay, Kak Zaidah hanya tekan-tekan je macam ni. Ya, tu butternya kan daripada fridge agak ketul-ketul ya. Jadi kita make sure that butternya dan gula bergaul rata. Tak ada ketulan ya.
Masih dalam sejuk ya, butter ni dalam keadaan sejuk. Tak boleh pakai butter lembik ya perempuan. Untuk shortbread tak boleh pakai butter lembik. Okey, macam tu nampak. Ya, so ini ada sikit ketulan butter. Kak Zada akan kalau nampak ada ketul butter tu, kita tenyih-tenyihkan sikit lah bagi dia rata. Okey, kemudian kita akan masukkan tepung gandum. Masuk 3 suku dulu tepung gandumnya. Ini terpulang kepada butter yang puan-puan guna. Kadang-kadang butter yang mahal tu dia jenis soft ya. Jenis lembut sangat. So jadi kalau lembut kena butter ataupun 220 lah. Kalau butter tu yang jenis macam keras, tu kadang-kadang kemungkinan tak sampai 220 ya. so shortbread ni is best to use pure butter. Dia sebab dia tak ada apa ya Bel, dia hanya butter, tepung dan gula ya. So butternya kena sedap. Kalau butter tak sedap, dia jadi tak sedap. So jadi butter 180 gram, tepung gandum 220 dan gula icing 80 gram sahaja. Kalau you rasa kurang manis, boleh jadikan dia 90. Kak Zaida rasa manis ya 90. So saya reducekan, original dia 90. Kak Zaida reducekan tu 80 ya, sebab saya rasa macam ada sikit manis. Nampak tu? Ya, antara 200 hingga 220 tepungnya. Jangan lebih pada 220 ya. Nanti dia rasa tepung tak sedap. Okey, ini dah boleh dah ni. Nampak tak? Make sure that tak ada ketulan butter dalam adunan ni. Tak ada ketulan butter. Okey. Alright. Dah, kita akan berhentikan. Kita akan berhenti apa ni? Menekan-nekan ni, kita akan berhenti ya. So, kita akan pindahkan dia ke tempat supaya kita boleh adun dia, bagi dia bergumpal lah. Kak Zara akan guna tempat yang sama nanti untuk kita nak canai. So, now saya pindahkan ke kemari. Tempat ni yang saya nak canai ya. Tapi sekarang ni kita nak kena sejukkan dulu sebelum kita canai dia. Sebelum kita sejukkan, kita kena ramas-ramas dia macam ni. Jadi dia bukanlah kita kena sebatikan dia Kak Zaida. Tak, kita hanya method dia. Macam method yang balik-balik tu. Kita buat spoon. Dia tak boleh over So full in lah. Yes, okey, ni dah siap dah ni. Kita kena sejukkan. Kena sejukkan sebab ini kalau kita canai dia melekat-lekat ya. Sejukkan sebentar dalam 10-15 minit di peti sejuk. Alright, lovely mulia, butter kita gunakan 180 gram butter. Okey. Right, Lubu Nina, bahan-bahan 220 gram tepung gandum, 80 gram gula icing dan 180 gram cold butter. Yes, okey. Ni dia. Ini rupanya kita nak kena sejukkan. Kak Zara nak wrap dia dulu and then kita perlu sejukkan sekejap ya. So kita restkan tu berapa lama dalam 10-15 minit. Chiller. 10 hingga 15 minit. Kita kena chillkan dia kenapa Kak Zaida? Kita kena supaya restkan dia supaya butter tadi tu tidak lembik. Okey, macam ni rupa dia. Ya, kita kena masuk dalam peti sejuk. Okey. Alright. Dalam freezer lah cepat sikit. Freezer, Kalau saya nak cepat, kita letak dalam freezer. Kalau kita nak cepat lah macam sekarang ni, kita tak boleh tunggu ya. Kalau kita put dalam chiller for 10 to 15 minutes, saya masukkan sekejap dalam freezer sebab saya nak cepat ya. Okey. Alright, first dah lama ya kita tak dapat nak pinkan resepi di Instagram. Akhirnya hari ni sebab kita ada 3 je bahan, jadi kita boleh pinkan bahannya. Ramai ya yang senang nak menyalin ya.
Alright. Pin komen. Tu dia. Okay, ada yang komen bell yang Lebarina, thank you so much. Sharekan resepi. Okay, untuk di Facebook ada juga yang sharekan dengan kita. Yes. Ada cara-cara lagi. Ruby Bani shortbread cookies bahan 80 gram gula icing, 180 gram butter sejuk, 220 gram tepung gandum. Sediakan mangkuk, masuk butter sejuk, dilenyek-lenyekkan, masukkan gula icing. Okay. Dilenyek-lenyekkan, yes. Hingga sebati. Masukkan tepung 3 kali, gaul kaedah kaut balik. Rehatkan dulu masuk dalam peti sejuk. Alright, that's jangan overmix dan jangan overbeat, ya. Nanti tak cukup 220 tepung tu, ya. Mungkin you akan taruh lebih nanti sebab dia lembik. Kalau dah terlebih tepung, dia dah jadi biskut biasa, ya. Bau dia sedap Bau butter. Dia banyak butter, ya. Selalunya kalau adunan biskut biasa, kalau butternya 180 gram, tepungnya lebih kurang dekat-dekat 300, ya. Untuk ataupun 280 gitu, ya. Untuk nak dapatkan dough yang cantik supaya you boleh torak, ya. So now kita tepungnya hanya sikit, 220, ya. Even 200 sometimes, depends on the butter, ya. So dia punya rasa biskutnya tu more tu rasa butter lah. Shortbread memang rasa butter, ya. Dia tak ada sebenarnya bau vanilla pun tak ada. Tapi kalau you prefer to put vanilla pun boleh, ya. I think because the combination of icing sugar pun dah ada bau dia sendiri. Ya, sebab dia nak makan betul-betul. Mak Saleh punya cookies ni dia nak makan rasa butter dia. Ya, so campur dengan bau butter. Kalau kita guna pure butter lagi dia lagilah, ya. So pure butter. So cari yang salted, ya, bukan unsalted. Unsalted lagi tak sedap nanti, ya. So kena pakai yang salted. Gunakan pure butter. Pure butter, saya pakai salted, ya. Okey. Saya pakai West Gold ni lagi. Boleh guna red rose. Tepung red rose boleh aja. All purpose flour pun boleh, ya. Right, Assalamualaikum Kak Zana. Waalaikumsalam. Yes. Waalaikumsalam. Bikin apa Nari? Ni Nari kita bikin shortbread cookies. Right. Okay, seperti biasa, jika anda ada soalan tetapi kita tertinggal, okay, so bolehlah join live kita setiap pagi dari jam 11, antara pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari. Ya, betul. Untuk kita jawabkan soalan ni on. Ya, so stay tune waktu pukul 11, 11.30, 12, 12.30 macam itulah, ya. Hari ni bahan dia kita tiga bahan je. Wow. Senang, ya. Ini bukan apa, ya, because Christmas dah around the corner. So ada yang bertanya Kak Zaidah, tunjuklah cara buat biskut. So saya bagi biskut yang biasanya yang Mas Ali buat lah, ya. Simple. Biskut ni boleh ajak anak-anak buat sekali. Senang, ya. Cuma cara mengadun dia kena be careful, ya. Okay, let's say Kak Zaidah. Yes. Since kita ada 3 saja bahan, let's say kalau kita nak masukkan siapa bel? Masukkan cinnamon ke? Kita nak masukkan ada juga cinnamon, nutmeg ke? Macam mana? Flavor boleh. Cuma jangan letaklah nak letak powder? Telur. Powder pun boleh. Cinnamon powder ke. So kalau dengan bancuh hari ni, just sikit je about suku. Kalau cinnamon sikit je, ya. Cinnamon tak boleh letak banyak. Cinnamon about suku sudu teh je pun dah enough. Ya, cinnamon, ya. Nutmeg pun sama. Ya, nutmeg maybe quarter teaspoon. Quarter tu pun kurang sikit daripada quarter sebab adunan kita tak banyak. Macam pinch lah. Just pinch. a pinch. 1/8 lah, ya, 1/8. Sebab bancuhan kita sedikit hari ni. Sedikit saja. Sebab kita gunakan 220 gram tepung gandum sahaja. Sikit saja, ya, sikit, ya. Jadi kalau kita nak buat banyak-banyak, telak-telak, bekas-bekas banyak dalam 5 bancuhan, mungkin banyaklah. Mungkinlah banyak. Multiply ajalah, ya. Kali sajalah. Okey. Dekat mana? Yes. Beli tempat untuk canai tu berapa? Saya dah agak ni. Okey. Nurizan Mahmud tanya. Ini perempuan boleh Google, cari aja di Shopee ataupun di mana-mana lah, ya. Tulis tu papan pencanai. Jangan tulis in English. Memang rasanya tak ada sebab ini local made. Ya. Tulis papan pencanai. Nanti keluarlah ada saiz dia. Ya, perempuan boleh check di sana. Saya pun dah tak ingat ni saya beli kat mana. Saya ada 2 saiz, ya, satu yang kecil, satu yang besar. Alright. Ketebalan dia pun ikut yang kesesuaian yang perempuan nak, ya. Ini yang kecil. Dia ada yang besar lagi sikit pada ni. Alright, Kak Zaidah pakai brand apa? Butter tu dia. Saya pakai West Gold, ya.
Kali ni saya pakai West Gold sebab saya Pure nak rasa butter. more rasa butter ya. So saya pakai West Gold. West Gold agak kuning sikit ya. Alright. Sedap. Biar angkat kat kening. Yes. Ajar nasi kerabu pula. Aduh, nasi kerabu tu dia renyah. Untuk kita siapkan Kalau dalam nak ajar nasi je boleh lah. Tapi dia tak boleh makan nasi je. Dia punya ulaman keliling tu keliling pinggan. Keliling nasi itu dia punya ulaman dia. Kang ajar satu kan macam tak kena pula ya. Okey Kak Zaida, apa kata kita bahagi Part 1, part 2. Part 1, part 2 ataupun part 1, part 2, part 3? Macam Ya, mana? nasi kerabu dia banyak puan. Bukan saya tak nak ajar. Saya pun bercadang juga. Tetapi banyak ya. Dia kalau tak complete set dia tak sedap. Sebab kita ada antara dia tak boleh ajar nasi dengan satu lauk. Tak boleh. kita Dia kena ada lauk dia. Kena ayam ke ayam ke ataupun daging ya. Kemudian dia kena ada solok lada. Kena ada ulam, kena ada budu. Budu pun bukan budu plain, nak kena masak budunya. And then dia kena ada sambal belacan dia, sambal dia, kena ada apa lagi ya, kuah dia, serunding dia, masya-Allah banyaknya. Hai, letih dengar. Kan. Jadi Kak Zaidah listkan semua tu, kita dah boleh rasa dah, kita dah boleh bayangkan nasi kerabu tu ya. Kalau nasi kerabu dengan telur, kalau nasi kerabu telur masin, kopok goreng bolehlah saya ajar. Apa kata? Kita sama-sama kita doakan moga senang hati Kak Zaidah. Tak kisahlah apa tu pun tak apa. Ya dia banyak ya, saya dah berangan juga nak mengajar tu. Cuma banyak ya. Banyak nak kena siapkan baru dia sedap. Kalau setakat nasi, ayam goreng dengan sambal tak best. Ya kena ada solok lada baru dia ngam. Okey Bel, kita boleh keluarkan tadi adunan tadi. Right. Sementara kita nak tunggu ya. Okey. Sorry ya, bunyi mic sebab mic tercabut. Okay, here you go Kak Zaidah dah. Yes. Ni dah siap dah. Sejuk sedap pegang. Ya, dia sejukkan lagi yang sebenarnya. Kita bau butter dan juga icing sugar. Okey, dia sebenarnya kena sejuk lagi ni. Ya, baru dia sedap untuk kita nak mencanai ya. Alright. Dia dah sejuk ni, dah Kak Zaidah nak torak dia. Okay. Kak Zaidah ikut ketebalan papan ya. So, untuk shortbread tak boleh nipis ya. Dia tak boleh nipis sangat dan dia tak boleh tebal sangat shortbread. Sama ada perempuan nak torak ataupun nak potong terpulang. Ya. Kak Zaidah kita akan buat dua saiz. Satu kita potong, satu kita okey. Saya ada tepung kat sini, so kita akan letak tepung sikit. Kak Zaidah, boleh pakai butter churn catung. Tak kisahlah apa-apa butter. Apa-apa butter yang pure butter. Tak kisah apa-apa butter. You tak nak pakai pure butter pun tak apa yang sebenarnya. Cuma kalau you pakai butter yang pure tu dia lebih dia ada extra flavor. You can really taste the butter. Sebab biskut ni vanilla. Vanilla pun tak ada. Ya, kalau nak letak vanilla pun boleh. Cuma kalau tak nak pun tak apa ya. Dia ni sebenarnya dia kena lama sikit ya dalam fridge. Kalau tak dia melekat macam ni ya. Dia agak lembut. Pasal adunan butternya banyak. Okey, nak torak bulat pun boleh. Ada setengah-setengah. Alamak ai. Ada setengah-setengah dia orang buat bulat ya. So terpulang. Okey. Loyang alaskan dengan parchment paper. Lebih kurang panjang dia 2,5 inci. Lebar dia 0,5 inci. So the whole idea of kita berikan namanya shortbread. Something like this. It looks like bread.
Shortbread tu dia punya short. cara mengadun tu. Just like bread. No. Then? The short tu means dia punya adunan very short. Dia panggil short tu means bukan short apa, dia short in mengadun ya. Okay. That is one nama dia shortbread. Right. Yum. Kan kita kat sini dah boleh bau kan butter dan juga gula manis dia sedap ya. Yum. Dia memang kena tebal macam ni Kak Saida. Dia cantik tebal ya, dia tak boleh nipis. Tapi ada juga yang buat nipis, so terpulang jugalah. So beza tebal dan nipis tu apa sebenarnya yang kita nak cuba capai daripada situ? Kalau tebal tu you get more rasa butter lah when you eat. Right. Kan? You rasa lebih lah adunan dia tu. Okay, Kak Zaida siapkan sekejap. Then I boleh bakar. So kita akan continue buat the rest ya. Oh mak kau. The rest. Look at that, the shortbread for today. Sis letak dalam peti sejuk yang atas ke bawah sis? Atas bawah? Atas sama ada peti sejuk beku ataupun chiller, dua-dua boleh. Nak cepat, carut dalam freezer. Saya nak cepat ni tadi ya. Kalau tak perempuan taruh dalam chiller biasa ya, dalam icebox biasa. Kan taruh dalam freezer kan, you lupa setengah jam dah jadi beku pula kan. Instead of you nak keraskan dia sekejap, jadi keras melentung dah masuk air pula ya. Kan adunan dia dah jadi lain pula. Alright, saya nak buat kulit kacang tapi tak buat lagi. Tahi minyak tu rasa susah. Tak susah lah, kacau je atas. Tahi minyak ni tak susah. Cuma nak menunggulah. Ya, dia tak susah, dia masukkan aja dalam kuali. Lepas tu you kacau je lah. Rahman tanya kalau tebal mau garing ke? Dia api jangan besar ya. Buat shortbread, apinya mana garpu Kak Zaida? Apinya ialah 160 ya. Dia tak boleh bakar panas ya. Okey, kita akan lubang-lubangkan dia. Very classic ya. Rupa dia. Macam tu ya. Zat Hassan tanya, boleh pakai cake flour? Cake flour? Cake flour kenapa you nak kena pakai cake flour? You pakai butter pengandung je lah. Ya, pakai tepung gandum je. Cake flour dia terlalu lembut, dia fine ya. Dia ringan cake flour ni. You are most welcome, lovely Mulia. Sayang you juga. Dia kata sayang si semua. Sayang you juga. Ida Salmi kata, Kak Zaida ajar buat bengkang jawi gula merah, boleh tak? InsyaAllah. InsyaAllah Ida. Okay, so ini Kak Zaida cocokkan dengan garpu di sini. Shortbread memang ini memang design dia ya. Dia tak ada design lain shortbread. Kalau yang bulat tu sometimes dia buat macam ni, ada juga yang tak buat terus ya, tak buat lubang-lubang. Okey, kita akan bakar dulu ni sementara tu Kak Zaida siapkan yang lain. Api dia 160 sahaja ya. Dia bukan 180. Normally cookies kita bakar 180. Shortbread kita bakar tidak tinggi ya suhunya sebab nanti dia brown, dia tak cantik.
Dia kan tebal, jadi dia perlu makan masa lama sikit untuk masak. So if you temperature ni tinggi, nanti dalamnya tak masak lagi, luarnya dah brown. Okay, apa function kita lubang-lubangkan yang kat dekat? This is the design. Nak bagi dia tak kembang gitu. Okay, saya akan bakar di oven ya. Suhu 160 like that lah ya. Tidak terlalu kuat dan tidak terlalu perlahan. Berapa lama Kak Zaidah? About setengah jam. Right. Okay. Sementara tu Kak Zaidah siapkan yang ini. Alright, Bel, ada sambil-sambil tu kita boleh Kak Zaidah nak buat bulat pula ya. Okay. Kak Zaidah please ajar mushroom soup. Thank you. Mushroom soup ya. Sedap mushroom soup ya. Yes. Ya. Wah, shortbread. Dah tak payah beli. Buat lagi puas hati. Lagi banyak dapat betul, ya. Betul. Sebab shortbread kalau beli yang dah siap tu mahal ya. Yes. Satu kotak tu mau berbelas ringgit ya. Berapa pieces saja kat dalam. Right, Siti Zin, Assalamualaikum Puan Zaidah dan Bella. Baru masuk, semoga Allah memberkati Puan Zaidah dan Bella. Amin. Amin. Lama dah tak nampak sis. Siti Zin. Okay. Habizi tu. Tu lah katanya lama tak bersiaran dengan Puan Zaidah dan Bella. Ya saya. Okay, hujan-hujan mengopi dengan shortbread cookies. Yes, wow, sedap sangat. AJ Rahim. Salam Kak Zaidah, tolong ajarkan buat kuih sagu merah tu boleh? Sagu merah, tadi Kak Zaidah dah tunjuk ya, yang sagu 3 lapis tu. Kalau you tak nak buat 3 lapis, you buat sagu merah aja. Satu colour aja. Tapi tu kukus yang Kak Zaidah tunjuk ya. Yang ada yang tak kukus, ada yang kacau pun ada juga tu. Oh, so kalau yang tak kita kukus, kita kacau kan masalah. Tapi yang kebanyakan dia kukus lah ya. Yang kukus tu pun kalau yang merah tu dia buat satu warna je. Tapi hari tu Kak Zaidah buat 3 warna. Jadi cantik. Sian Ali tanya, boleh ke tambah dry fruits macam cranberry? Boleh. Boleh. Shortbread boleh. Ya, cuma tak boleh diadun banyak sangat ya. Okey, tadi Kak Zaidah kita perlu sejukkan ataupun kita restkan di dalam chiller berapa lama? 10-15 minit, depends jugalah pada you punya adunan dia, not too soft. Ini Kak Zaidah buat bulat. Okey. Ini kita buat bulat. Kalau perempuan nak buat bulat lah ya. Tapi biasanya shortbread ni dia tak ada bunga-bunga ya. Dia biasanya bulat. Mak Saleh punya cookies memang very simple lah. Dia tak ada fancy-fancy sangat ya. Kadang-kadang dia ada letak flavor macam cinnamon tu dia macam extra. So macam ni pun extra because of the butter The butter dah ada flavornya. Tak payah egg wash ya. Tak payah. Shortbread tak ada egg wash. Shortbread just plain cookies like that. Dia tak ada egg wash ya. Syarifah Boymin kata memang mahal kalau anak ramai, seorang scooping je lah makan. Buat je lah ya kalau anak ramai. Pasal satu kotak mahal ya. Satu kotak about, kalau yang imported punya mahal ya. Yes. Kak Zaidah, macam mana nak seimbang rasa manis dan pedas bila buat sambal? Itu dia Zul Hussein tanya. Macam mana? Rasa manis dan pedas bila buat sambal. Macam mana nak seimbangkan rasa manis dan pedas tu? Macam mana ya? You rasa sendirilah. Ikut your flavor lah, ikut your selera lah ya. Kalau buat sambal tumis kena manis ya. Sambal tumis pun nak tengok juga. Kalau makan nasi putih tak payahlah manis sangat. Tapi kalau nak makan nasi lemak tu kena manis. Ya, sambal. Lovely Mulia, saya dari Indonesia. Yes. Sis Puan Zaidah dan sis, yes. Saya. Semua resepi Puan saya suka. Harap-harap bila habis COVID-19 bolehlah pergi melancong kat Malaysia. Tengok masak depan mata. Lagi best. Ya, silakan. Jemput. Kita doa ramai-ramai biar agar cepat ini COVID selesai ya. Ya, betul. Saya buat bulat-bulat. Right.
Saya buat shortbread cookies every week. Suka gila. Kan? Alright. Okay, nanti share dengan kita. Shortbread awak macam mana? Shortbread ni simple je. Seronok kita kan melalui program live ni kita boleh kongsi-kongsi pengalaman, kita kongsikan ilmu kan. Yes. Ada benda yang kita tahu, kita share. Ada benda yang kita tak tahu, kita perlukan bantuan. Yes, bantuan dari you all. Kita boleh kongsi ya. Yes. Kerana di luar sana lebih ramai yang pakar ya daripada saya ni, apa yang saya tahu je lah ya. Alright, so kita still nak kena buat lubang-lubang dia. Baru sinonim dengan shortbread. Kadang orang, kalau orang tengok je dah tahu, oh ni shortbread. Ya. Nurisa Osman, Assalam Syahzada. Boleh tolong ajar Waalaikumsalam. cara buat popiah yang sedap? Selalu beli dapat yang kurang enak. Popiah? Popiah apa tu? Popiah sirap, popiah basah. Popiah biasa. Popiah basah kita dah buat Popiah basah tak? Kita buat popiah goreng yang tu. sambal tu. Itu bukan popiah basah, tu popiah apa ya? Popiah basah is you pakai kulit tanpa digoreng. Tu di call popiah basah. Mistaken di situ. Ya. Okay, so memang shortbread ni kita cocok-cocokkan dengan garlic. Kalau you tengok biskut yang ada cocok-cocok ni, dah memang tahu itu shortbread. Asyik. Kadang-kadang kalau kita nak beli, tak payah baca pun, kita tengok kat kotak tu gambar biskut dia. Ada, tak kisahlah dia bulat ke, sometimes ada juga macam bentuk bunga sikit. Asal ada bercocok-cocok ni, that is shortbread. Shortbread understood rasanya rasa butter sahaja. Dia tak adalah rasa asin apa-apa ya. Okey, Kak Zada nak masukkan ni di bahagian bawah pula. Okey, kita tunggu ya Bel. Sekejap, atas tu pun dah nak Sedapnya bau. Bau butter. Wow. Okey, ada apa-apa soalan? Alright, harusnya ada banyak ni komen. Okey, Yes. saya akan cuba baca sebaik yang mungkin. Okey, kuih apa tu Bel? Hari ni biskut shortbread ya. Sebab dah nak dekat holiday, bukan, kita dah almost to holiday season. Okey. Alright. Saya dah masak lauk ayam Semarang resepi Mak Gayah, memang sedap. Alhamdulillah. Salam Kak Zada. Apa brand oven yang terbaik? Kak Zada guna oven apa tu? Kak Zara sekarang ni pakai Milux ya. Dia saiz dia yang jumbo saiz ni yang saya terpikat. Ya. Oh, dia ada different sizes. Dia ada yang kecil sikit, yang ni besar ya. So konon-kononnya bila besar tu kita bolehlah tahu loyang yang besar. So kalau kita buat kita buat biscuit ke whatever, kita bolehlah letak banyak ya. Cuma function dia agak perempuan kena experiment with your own. Bila waktu you nak buat tu, you kena bukan 180 you letak je, tak ada, you kena tengok ya, sebab dia punya coil di bawah tu dia tak ada pengalas ya, so bermakna coil dia tidak terlalu panas. Tu dia biasanya di bawah tu dia ada satu lagi layer ya. Saya angkat layer tu sebab dia tidak panas, dia very slow, so saya so you kena pandai pusing-pusing lah yang sebenarnya. Alright, okay. Any oven boleh sebenarnya. Cuma you kena bila masak tu jangan tinggal aja, you kena perhatikan lah. Alright. Hari ni menu kita adalah biskut shortbread. Ini sedap ya. Kadang-kadang kalau saya sendiri, kalau saya rasa saya nak makan, saya akan pergi ke Jaya Grocer ataupun Village Grocer untuk saya nak cari shortbread. Ya, kadang-kadang terasa kita nak makan biskut yang betul-betul rasa pure butter. So saya memang akan pergi cari yang dalam kotak tu. Sedap sangat ya. Sharifah Bainin, Kak Zaidah nak tanya pasal resepi semalam. Kalau nak buat kari pak bai, boleh guna resepi semalam? Okey, kari pak bai. Kari pak bai ni dia lain sikit dia. Dia tidak pakai pastry margarine kari pak bai ni. Dia pakai butter je, selit. Sebab itu dia agak keras. Kalau you pakai pastry margarine, kalau you nak pakai pastry margarine boleh, tetapi dia bukan layer macam semalam. Dia bukan double fold, single fold. Kita semalam buat double 3 kali, single 2 kali. Dia bukan buat fold macam tu. Pasal kari pak bai, dia kepinggan dia tu kasar. You can see, you boleh peel kepinggan dia tu.
Setiap satu keping tu kalau you makan memang akan bersepai. Ya, that is kari Pak Bai. Dan kari Pak Bai ni dia tidak tebal, dia agak-agak dia ada layer, tapi layer dia dalam 3-4 lapis saja. That is kari Pak Bai. Kalau nak guna resepi yang sama, cuma tak boleh fold ikut yang semalam lah. Semalam fold dia agak banyak, 3 double 2 single ya. Dia punya layer akan jadi kalau kita multiply dia akan jadi beratus tu. Ya. Alright. Alright, berapa banyak boleh dapat dalam satu adunan? Husna Biskut ni? Al-Basri tanya. Biskut ni tak banyak ya. Tak banyak sebab dia tebal. Bila biskut yang tebal, maksudnya dia tak banyak lah. You perempuan jangan buat nipis ya. Sebab kalau you buat nipis, dia punya crunchy dah lain. Shortbread, dia bukan biskut yang jenis crunchy rangup tu, tidak. Dia keras, bukan keras ya, macam mana nak cakap ya? Kalau you buat dia nipis, dia tidak dapat nak rasa butter tu. Pasal dia dah rangup. Ya, dia shortbread ni, kita nak makan shortbread. Kalau saya terasa nak makan shortbread, saya nak rasa biskut yang rasa pure butter. So bermakna kalau perempuan buat nipis, rangup, dia tak dapat rasa tu butter tu. Dia cuma dapat rasa macam biskut rangup tu je. So you kena buat dia tebal, and then baru dapat rasa the butter tu, ya. So kalau untuk biskut yang tebal, satu adunan tak akan dapat banyak lah. Mungkin dapat berapa ya? Saya cuba kira 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, lebih kurang 30. Depends on how big you buat. Dan dia pun tak cantik kalau tak sedap kalau kita buat kecil-kecil. Okey, kalau ada yang tertinggal tadi Kak Zaida dah bukan acukan apa, kita dah terapkan. Jadi kalau yang terlepas tu boleh tengok balik, tonton balik, boleh. Ketebalan dia lebih kurang dalam 1 cm, 1 suku centimeter macam tu lah. Kak Zaida ni tak pandai about sentimeter, mililiter. Saya tak berapa pandai ya, sebab saya sekolah dulu kita pakai inches and inches ya. Jadi masalah betul kalau cm. Jadi kalau inci tu berapa Kak Zaida? Lebih dalam suku? Suku inci. Suku inci. Setengah. Bila dia dah naik, dia jadi setengah inci. Setengah inci is about that. 1 inci lebih kurang banyak macam ni, tinggi. So, bawah sikit. Masa terap tadi dalam setengah inci lah kan? Setengah inci tebal sangat lah. Kurang sikit je. 3 suku inci. Suku 1/4, 1/4, 1/4 suku. This is like 3 suku. Bawah sikit daripada setengah. 3 setengah is you ambil separuh-separuh. Kita dah belajar matematik pula kat sini. Okay. So jadi sebentar lagi kita tengok kalau ada kembali lagi kita ukur. Okay. Alright. Kak Zaida boleh ajar sugar cookies? Krishna Beni Sugar cookies. Subaru tanya. Sugar cookies tu apa ya? I think something like sugar butter cookies. Cookie, kita cover sugar dengan sugar. I think I do not know. Itulah. Dengan kita DM kita Krishna. Okay, Kak Zara balik-balikkan sekejap ya. I pusing-pusing. Jom kita tengok. Saya pusing-pusing, panjangnya saya punya. Shortbread puas makan. Okey, saya pusing-pusing ya. Sebab oven ni dia panas only belah atas ya. Alright. Sikit lagi. Okey. Yes. Kita tengok. So jadi you all tahulah what's happening in the oven. Kak Zaida, saya baru juga tukar oven ke 60 liter, tapi kek yang saya baking jadi bentat. Sebelum ni guna oven biasa okey je. Kesian Nurliana Zamri. Okey, itu jadi bentat tu mungkin lambat lah, lama. Temperature dia doesn't suit cake you. Maksudnya you adjust 180, kemungkinan suhu dia tidak 180, dia less than that. Sebab itu kek you bentat. Dia lambat. Dia proses dia nak naik tu lambat because heat dia tak cukup. So bila dia lambat, dia nak tunggu naik tu, the butter yang ada dekat dalam liquid yang ada dalam kek you akan melt. The melt tu yang dia bentat, jatuh. Itu yang salah satu sebab kek you boleh bentat ya. Dia terlalu lama, proses dia nak naik tu lama sangat. Mungkin suhu dia tidak mencukupi. You naikkan sikit. Okay, thank you Kak Zaida. Anis 588, berapa oven temperature dan berapa lama nak bake ya? Okay, untuk shortbread kita tak boleh bakar api besar ya, sebab dia tebal, and another thing dia tak cantik kalau kita buat dia terlalu brown ya. Suhu dia lebih kurang 160, api atas dan bawah 160, 170 macam tu. Normally cookies 180 to 190.
Yang ini kita kurangkan sikit daripada normal cookies dan kita bakar lebih kurang setengah jam macam itulah. Alright. Lily Ismail, maaf saya baru masuk live ni. Shortbread memang gunakan 3 bahan ni sahaja ya? Yes, memang shortbread, basic shortbread dia ada 3 saja bahan. Dia tak ada baking powder, dia tak ada even vanilla pun tak ada ya. Dia sebab dia nak betul-betul makan rasa butter. Kita tak nak ada rasa ada aroma lain daripada aroma butter. Sebab tu seeloknya puan guna butter yang premium ya, butter imported. Sebab imported ni butter dia memang pure butter ya. So tak semestilah import ya. Some local pun ada juga butter yang standard, sama standard dengan imported butter. So perempuan perlu guna butter yang memang rasa butter lah, pure butter. Nur Jahan Izharul yes. Haq. Saya baru lepas buat kuih kering. Jadi tak? Macam ni tu. Ina Haji Ahmad nak tunggu Yes. esok sama ada PKPB ni sambung atau tak. Debar dia macam tunggu result exam. Itulah kan. Ya, sekarang ni pun dah kita tawakal tu je lah ya. Kita doa yang baik-baik. Semoga jangan keluar je lah. Jangan berjalan-jalan sangat lah. Yes. Pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Kita berkumpul dengan orang yang sama hari-hari. Rasanya tak ada masalah ya. Kita jangan bergaul dengan orang luar daripada kelompok kita tu. InsyaAllah. Dan pastikan jika anda keluar SOP kena jaga. Patuhi. Silalah patuhi ya. Untuk kita bersama-sama menjaga. Itu dia. Macam mana tu Kak Saida? Dah. Should we zoom in? Yes. Wow. Sure. Panjang lah Kak Zaida terpotong. Semangat. Seram tengok ha. Okay. Quite long. Panjang ya. Short break kita. Nak cari tempat mengalas. Okay. Alright. Kak Zaida ada yang tanya boleh letak chocolate chip inside bancuhan. Kalau you nak tahu chocolate chip, you kena setkan dia betul ya. Masuk sejukkan dia. Jangan sampai chocolate chip tu nanti lembik sebab nanti dia ada efek pada rasa shortbread ni. Ni terbrown sikit lah ya. Supposedly dia lighter than this. Lighter than this ya. Kak Zaida punya oven tu lah saya cakap. Oven ni you tanya saya nak recommend pun susah. Pasal benda ni saya ada di depan di sini, saya terpaksa pakai juga ya. Nak tak nak saya kena guna juga. So dia agak panas ya. Suhu dia ada certain point dia panas, ada certain time dia tak panas pula. Ya. So ni rupa Kak Zaida nak tunjuk you sekejap lagi. I nak dip a little bit chocolate belah hujung. So that tidaklah plain. Sebab kita ni biasalah kan. Kalau biskut-biskut macam ni kita tak nak makan, tapi kalau dalam kotak tu berebut beli ya. Tapi kalau macam ni kita hidang tak ada orang nak usik nanti. So if you put some chocolate ujung-ujung dia, then it will looks better ya. Yes. Alright. Thank you Kak Zai. And sis tolong jawab soalan saya. Okay, esok saya boleh try buat untuk anak-anak. Yes, please and share the result with us. Ni kalau tengah PKPB ni duduk dekat rumah, biskut macam ni pun laku ya. Yo. Biskut macam ni pun jadi sedap ya, jadi berebut nanti kalau makan. Ya, so jadi yang ini dia punya ketebalan tadi yang Kak Zaidah torak tadi, dia lebih kurang setengah daripada setengah inci. Yes. Macam tu, okay. Alright, itu dia. Cantik tu. Tapi dia panjang sikit lah Kak Zaida terpotong panjang ya. Look it. Woo. Shortbread. Tapi terbrown sikit ya. Tapi boleh lah. Dia fairer lah. Tapi boleh lah tu. Fairer Fairer. Wow. The lighter brown ya. Yes. Tapi boleh lah ni. Ya. So kita tunggu dia sejuk sekejap. Saya nak dip half of this dengan coklat, so that kita makan tu adalah rasa coklat-coklat sikit ya. Right, Ida Sami Kak Zaida. Saya pernah makan sejenis kuih kat IKEA KL dulu. Bulat macam undi-undi gula Melaka, tapi intinya kacang hitam. Macam mana? Tepungnya jernih, disalut dengan gula icing. Tepung apa yang jadi jernih, nampak inti dalamnya tu. Sampai sekarang saya duk ingat kuih tu. Mochi ni yang selalu ya. Selalunya kalau yang jenis-jenis ni dia pakai tepung taming. Ya. Tangmin feng flour. Itu yang boleh buat jenis. Dia macam sagu. Ya.
Lain pada tu tepung yang nak jernih memang payah ya. So bila you makan dia ada rasa macam liat-liat lah. Betul tak you rasa liat-liat? Liat-liat liut. Liat-liat liut. Alright, kita tunggu sekejap lagi biar dia agak-agak sejuk sikit. Alright, thank you so much Sis Ana Abdullah. Always come up with cara-cara untuk Kak Zaidah hari ni. Thank you so much. Sorry saya tak boleh nak pinkan disebabkan tak ada bahan-bahan. Saya pinkan saya perlukan komen yang ada bahan-bahan. Anyway, thank you so much Sis Ana Abdullah. Jadi nak tengok cara-cara siapa yang tertinggal tadi, bolehlah tengok sekarang. Cari komen daripada Sis Ana Abdullah. Kak Zaidah minta tunjuk ajar buat kuih kapit. Boleh? Love letters. Itu dah ada dalam suggestion list kita dah lama ya. Kuih kapit saya dah lama tak buat lagi. Saya buat kuih kapit tu masa saya sekolah rendah. Primary school. Yes. Saya tolong atuk saya dekat sibuk dekat dapur ya. Saya tolong arwah tok saya ya, kuih kapit tu. Tapi kuih kapit tu kita waktu tu kita tak kapit, kita tak lipat. Ya. Masa tu kita buat kuih macam kuih rokok tu, kuih gulung. Panas-panas kita buka, kita tolak, kita jadi gulung. Waktu tu zaman saya masih primary school tu, kapit saya tak pernah buat kuih kapit tu ya, tapi adunan dia yang sama dengan love letters tu yang gulung tu. Ya, cuma sekarang ni dah macam-macam, dah dimodernkan, diletakkan peanut butter yang kapit tu ya. Jadi lebih sedap ya. Okey, now Kak Zaidah nak cairkan coklat. Belum tu? Betul Kak Zaidah dah paket dia. Makan rasa liat-liat jom Kak Zaidah buat kuih tu. Bagi Kak Zaidah pergi dulu kat IKEA. Sebab saya ni ada yang saya suka dia sedap. Macam mana? Okey, Kak Zaidah guna ni ya, Callebaut ni ya, for Belgian coklat ni ya, untuk saya nak cairkan. Saya buat sekarang ni senang, saya terus letak double boil macam ni. Ya, saya senang kali ni. Itu hari saya tunjuk yang bawahnya air panas, kita guna wapnya untuk cairkan. Now sekarang ni saya buat betul-betul direct dalam air. Tapi kita perlu cari mangkuk yang steel ataupun mangkuk kaca supaya dia senang cair ya. Semalam saya dah buat skun. Sedap nak makan panas-panas. Thank you Kak Kan, Zaidah bagi idea sedap nak buat kan? breakfast. Yes. Kan, Kita boleh share ya. Skun sedap. Semalam memang sedap ya. Semalam ya skun ikut suhu yang puan bagi, tapi sekejap je perang. Maknanya kita kena faham oven kita sendiri. Itu yang Kak Zaidah cakap ya. You kena master your own oven. You kena selalu masak guna oven you. Then baru you tahu macam mana. Sebab different oven different ya. Walaupun kita nampak macam kata oven semua sama, memang, tapi still you kena cuba ya. Tak semestinya kata perfect jadi betul ya. Oven Kak Zaidah ni pun pasal saya biasa masak, saya walaupun dia buat perangai tapi saya tahu macam mana nak handle dia. Itu dia pun oven pun boleh buat perangai. Betul ya. Lagi sedap deep chocolate tu, betul. Yes. Sebab kadang-kadang kalau kita beli, payah nak cari shortbread yang deep. Yang ada deep chocolate ni payah, dia akan jadi lagi mahal. Dia akan jadi satu kotak sampai berpuluh-puluh ringgit dia, especially dah nak Christmas ni. Siaplah, semua akan keluar. And you kalau pergi tengok cookies lain tak ada ya, hanya kebanyakan semua shortbread ni semua ya. Gingerbread cookie. Dia dah mula nak cair, so saya kita kena keluarkan ya. Sebab kalau lama sangat takut dah hangus. Okey, so kita akan stir dia. Kak Marsyam tanya, boleh pakai margarine tak instead of butter? Macam mana tu pencerahan Kak Zaidah? Mungkin itu saja yang available di rumah. Ataupun ada orang tak makan butter. Ya. Untuk shortbread ni puan, dia memang bila kita cakap shortbread, memang mostly semua tahu ya, shortbread dia akan rasa butter. Kalau puan yang tak boleh makan butter, nak cuba dengan margarine juga boleh, tetapi margarinenya perlu disejukkan di peti sejuk. Ya, margarinenya kena keras. You kena potong-potong margarinenya. Dia tak boleh lembik. Kalau lembik nanti adunan dia jadi biskut biasa. Dia tak nak jadi macam shortbread ya. Alright, yang Kak Zaidah masakkan tu dia bukan masak apa. Dia Kak Zaidah tengah panaskan coklat ya. Ya, okey. When you panaskan coklat,
perempuan tak boleh kacau atas api, atas air panas ya. Dia kena angkat. Keluarkan dari air panas, baru dia cair. Kalau tak dia duduk kat situ, dia memang tak nak cair. Ya, dia kena angkat daripada air panas, baru dia cair. Nampak ni dah cair ya. Dia ada right, sebenarnya dia ada right temperature. Dia tak boleh sentiasa panas gitu. Dia akan jadi macam dia macam mana ya? Dia akan duduk je macam tu ha. Dia kena keluarkan baru dia boleh cair. Ha, macam ni. Kalau tak benda ni duduk kat air panas, dia tak nak cair ya. Ha, dia kena angkat kemudian stir. Alright. So ni rupa dia. Alright. It's time for us to dip the cookie. Ni oven dia cepatnya. Kenapa Kak Zaidah? Cepat. Dia punya brown. Okay, walaupun kita dengan temperature 160 sahaja. Ya, saya dah padam saya tutup ya sebab dia dah brown ya. So kita biarkan dia kat situ. Alright, Kak Zaidah nak dip separuh daripada biskut ni ya. Dengan coklat. Oh, yummy. Ataupun ujungnya saja, nampak cantik sikit lah. Jadi nampaklah lawa sikit ya. Kalau yang macam gini, kalau perempuan beli dalam kotak tu, semangat mahalnya. Tak sanggup nak beli. Anak ramai sekali buka satu kotak, terkebil-kebil kita tengok anak kita makan. Dia makan kalau biasa-biasa. Ya. Macam nasi ya. Macam nasi. Okay, cookie kita untuk hari ni interesting, sangat-sangat interesting ya. Ini kalau beli yang shortbread yang with chocolate, dia perempuan sangat-sangat mahal. Ni buat sendiri kat rumah. Ya, tapi perempuan kena method dia ya. Shortbread ni dia macam scones. Dia resepi bukan kisahkan resepinya ya, kisahkan cara mengadun dia. Cara mengadun tu yang penting. Dia macam scone juga ya. So you must get the right way of doing it ya. Mengadun dia tu kena tahu ya. Look at that. Oh, ni tak payahlah 3 ni. Semua dia coklat semualah. Cantik juga. Yummy. Sedaplah bau dia Kak Zaidah. Sedap. Scone sedap ya. Dia lebih lama. Lebih lama lebih sedap Bel. Wow. The more you keep dia akan lagi lebih sedap. Scones. Ni apa? Shortbread ni. Wow. Lebih lama dia lebih sedap. Wow. Simple aja biskut kita hari, but very nice ya. The taste is very pure butter, lebih kepada rasa butter. And then kita dip sikit dengan coklat. Coklat pula kita guna coklat yang sedap. Boleh tak gunakan zipping bag and buat pattern atasnya dapat zigzag? Sukatilah boleh aja. Boleh aja. Cuma jangan tutup lubang-lubang dia tu. Ya. Sebab when you look at the lubang tu, you know it's shortbread. Tak kisahlah dia brown colour ke, dia light brown ke. When you look at the bintik-bintik lubang-lubang tu, people know it's a shortbread. Ini tok oven ni panas ya. Padahal saya dah kecilkan apinya ya. Look at that. Kita sambil berbual, dia jadi brown like this. Supposedly shortbread dia tidak brown sangat ya. Dia light colour. Tapi bolehlah ni. Janji sedap lah. For sure dia sedap. Okay. Alright, so nanti you all dah buat di rumah, pastikan colournya betul. Jangan macam ni. Okay, so jadi dah siap, nanti share dengan kita. Okay, nampak ni dah siap kita punya shortbread with chocolate dip. Okay. Alright, okay. Alhamdulillah. Simple saja resepi kita hari ini. Sekejap Bel, Kak Zaidah susun sekejap ni so that people nampak. Kita akan susun some of this here. Ini yang bulat ya. Look it. Yang ini bulat ya. This one. Dan yang ini kita dipkan dengan coklat tadi. Kita dipkan dengan calabou. Ada setengah panggil calabau. Yang mana-mana lah. Calabou janji. Sedap. It's the same chocolate. And you see this is the brand. Oh, this is it. Okay. Tak nak pakai ni pun tak apa. Nak pakai apa-apa pun boleh ya. Yang lokal ada di tempat kita ialah barrels. Yang lokal yang senang kita dapat ya. So terpulang ya. Yang ini mahal ya. Ini nak dapat ni kadang-kadang ada certain kedai saja. But
It is very nice. Rasa dia sedap ya, sebab it's pure chocolate. Alright, pure butter, pure chocolate, semuanya pure. Sebab bahan dia ada 3-4 je. 3 je bahan dia ya. Kalau banyak-banyak sangat kan nanti dia pun belanja pun dah besar ya. So dia very simple aja. Okay. So siap dah kita dengan kita punya shortbread kita. Okay. Alhamdulillah. Okay, terima kasih banyak Kak Zaida kongsikan sama-sama. Resipi. InsyaAllah nanti kita akan bersiaran lagi minggu hadapan. Yes. Okay, dengan menu-menu yang lebih menarik insyaAllah. Thank you so much Kak Zaida. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Besok tak ada live ya perempuan. Yang ada hanyalah live ulangan nanti. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. So stay safe, stay at home, be happy, dan insyaAllah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum, bye.